Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat, teman-teman seperjuangan. Selamat berpuasa dan terus bersabar menghadapi ujian Allah. Semoga dipermudahkan, diberikan jalan bagaimana untuk mengatasi musibah ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teruskan tazkirah ringkas dalam video klip ini mengenai kemujizatan Al-Quran itu. Kalau kita lihat bulan dengan matahari, kita akan dapat lihat kedua-duanya menghasilkan cahaya. Satu sangat terang, satu tidak terang, aman melihat cahaya bulan ini. Tapi bezanya ialah matahari melakukan satu tindak balas nuklear di bahagian tengah, core dia tu, dan menghasilkan suhu sekitar 10 hingga 15 juta darjah Celsius setiap kali letupan termonuklear, melibatkan gas-gas seperti hidrogen. Letupan ini kuat sehingga kadang-kadang meletus keluar di permukaan matahari itu sendiri, membentuk seperti lidah api, dipanggil solar flare ataupun cahaya solar, ataupun prominences yang unjuran api yang patah balik disebabkan graviti bumi itu, graviti matahari naik balik. Ini disebut prominences. Dan suhu semua ini juta darjah Celsius, panas. Dan matahari ada lapisan dia, korona, teras luar, teras dalam. Corona juga ada, kromosfera, itu semua lapisan matahari, dan semua bahagian matahari panas, ya, kerana tidak balas termonuklear yang berlaku. Bulan tidak menghasilkan cahaya sendiri. Kalau sains sebut apa bulan ini, satelit semula jadi bagi bumi. Yang namanya planet seperti bumi ini, yang namanya satelit semula jadi, tidak pernah menghasilkan cahaya sendiri. Tetapi bintang diistilahkan sebagai star, bintang. Matahari diistilahkan sebagai star, iaitu bintang, yang menghasilkan cahaya mereka sendiri. Berapa lama cahaya itu dihasilkan itu bergantunglah, ya, bergantung. Dan bila habis, dia pasti mengembang dan meletup. Pasti akan berlaku itu pada suatu ketika nanti. Itu mengenai matahari dan bulan. Kita kembali ke Al-Quran dan melihat tafsiran ahli-ahli tafsir, ulama-ulama mengenai ayat-ayat tertentu yang menggambarkan matahari dan bulan ini. Matahari disebut syam, siraj, maksudnya obor. Obor adalah sesuatu yang mengeluarkan api. Wahaj, maksudnya lampu, ditafsirkan sebagai lampu yang menyala. Sedangkan bulan tidak pernah digunakan istilah itu. Diberikan satu istilah yang khas, qamar itu sebagai munir, iaitu tubuh yang menghasilkan cahaya. Kadang-kadang dipanggil nur, iaitu tubuh yang menghasilkan cahaya, atau lebih tepat membalikkan cahaya. Dia tidak mengeluarkan cahaya di sini. Dia menghasilkan cahaya, atau istilahnya adalah membalikkan, memantulkan cahaya. Dan perbezaan ini jelas di dalam firman-firman Allah yang lain, dalam surah Nuh ayat 16, dan surah Furqan ayat 61 tadi, surah Yunus ayat 5, surah Naba ayat 13. Melihat perbezaan-perbezaan itu, saya bacakan maksud firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 61. Allah berfirman, Maha Suci Allah yang menjadikan di langit ini gugusan bintang, dan dia menjadikan padanya matahari bercahaya sirajan, dan bulan yang meminjamkan cahaya munir. Itu istilah-istilah yang Allah telah bagikan untuk bezakan antara matahari dengan bulan.
dalam ayat Al-Quran. Apa yang kita patut renung ialah ayat Al-Quran semua diturunkan 1441 dulu di zaman orang tak pernah dapat bezakan antara bintang dengan bulan. Bahkan ada kefahaman yang berlanjutkan selepas itu mengatakan bahawa matahari dan bulan ini objek yang mengeluarkan cahaya sendiri. Beratus tahun orang faham sebagai itu. Tapi Quran awal telah membezakan matahari sebagai objek yang mengeluarkan cahaya sendiri dan bulan sebagai objek yang bukan mengeluarkan cahaya tapi memantulkan cahayanya sendiri. Ayat ini turun kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang tak pernah ada ilmu mengenai falak, mengenai bintang bulan, di alam astronomi tidak ada peralatan apapun di zaman Nabi, dan tidak ada pengetahuan apapun di zaman Nabi mengenai astronomi ini di Madinah dan Makkah. Dan Nabi pula tidak pernah tahu membaca, dia tidak pernah menulis, tak tahu juga hal-hal astronomi yang begitu dalam seperti ini, yang memerlukan ribuan tahun pada zaman kita untuk membezakan di antara matahari dengan bulan. Itulah kemujizatan Al-Quran yang memerlukan kita pada zaman ini untuk membuktikan bahawa ayat-ayatnya benar. Tidak ada satu seperti firman Allah, tidak ada satu pun yang tidak benar di dalam Al-Quran itu. Hanya memerlukan waktu dan teknologi dan pengetahuan manusia yang lama untuk membuktikan ketepatan ayat Al-Quran ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pengetahuan-pengetahuan seperti ini ya boleh menguatkan keimanan kita, keyakinan kita menghadapi apapun, membenarkan apapun yang ada dalam Al-Quran itu. Meskipun dalam kehidupan kita seharian sibuk dengan segala macam pekerjaan, tetapi hati kita tetap menunjangkan keimanan kita sedalam yang mungkin dan sekuat yang mungkin. Sekian, terima kasih.